Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada, boleh terus sertai kuliah online siri yang ketiga ini. Dan sebelum kita mulakan, minta tolong sama-sama untuk sebarkan pautan siaran langsung ini, dan juga kongsikan di kumpulan-kumpulan media sosial yang kita ada, sama ada Facebooknya, WhatsApp, ataupun apa jua medium yang kita ada, untuk kita lebih memperluaskan capaian kepada orang ramai. Mudah-mudahan mendapat kebaikan kita bersama, insya-Allah. Jadi tolong sebarkan terlebih dahulu sebelum kita mulakan. Yang berkelapangan boleh terus masuk, sertai kita sehingga ke penghujungnya. Insya-Allah kita akan membicarakan tajuk ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sebar-sebarkan lagi. Kita bagi masa lebih kurang seminit dua lagi untuk kita terus sebarkan seluas-luasnya. Mungkin ada grup WhatsApp jiran tetangga, grup WhatsApp alumni, grup WhatsApp masyarakat tempatan, grup WhatsApp kenalan-kenalan yang karib, dan juga kenalan-kenalan yang umum. InsyaAllah lagi seminit kita akan sama-sama mulakan. Baik. Boleh juga respon di ruangan komen. Adakah audio jelas ataupun tidak? Dan juga boleh tinggalkan terus sebarang persoalan yang berkaitan dengan Ramadan, serta apa sahaja. Nanti insya-Allah saya akan menjawabnya. Yang mana kita tahu, sekadar yang termampu untuk kita kongsikan bersama. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadrat Ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaan darinya, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. Walaupun kita jauh dari sudut batang tubuh dan fizikal kita, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada zaman ini kita dekat menerusi medium maya. Jadi walaupun kita masih lagi berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan juga titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk menangguhkan sebarang aktiviti keagamaan dan juga sebarang perkara-perkara yang adanya bersifat himpunan, termasuklah aktiviti di masjid-masjid, surau-surau dan musalla, sama ada solat fardu berjamaahnya dan juga ketiadaan solat fardu Jumaatnya, serta nanti dalam bulan Ramadan ini solat
sunat tarawihnya hanya di rumah dan kediaman masing-masing sahaja. Kan? Walau bagaimanapun, kita masih lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan iman dan Islam, kesihatan dan juga kesejahteraan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sedang penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teruslah kita memainkan peranan kita dalam mematuhi peraturan, untuk kita sama-sama menanganinya bersama, memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Kita jaga diri kita, kita jaga masyarakat kita dan kita jaga negara kita demi Islam yang tercinta. Baik, InsyaAllah pada malam ni tajuk yang diberikan kepada saya iaitulah ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jadi sebelum kita pergi lanjut lagi, yang dah ada, minta tolong sekali lagi terus sebarkan pautan ini ke seluas-luasnya dan boleh komen, dan kalau ada sebarang persoalan boleh tinggalkan terus, nanti kita akan jawab. Jadi terlebih dahulu sukalah untuk saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan akan pensyariatan puasa menerusi firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu akan puasa. Sebagaimana pernah umat terdahulu diperintahkan puasa ke atas mereka, mudah-mudahan dengan kamu menjalani perintah puasa, kamu bertakwa. Jadi ayat ini ayat yang menjadi dalil kewajipan berpuasa, iaitulah kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan selama sebulan. Dan ia juga merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Jadi kita sebenarnya berada pada penghujung bulan Syakban. Besok masuklah 29 Syakban, yang mana pada 29 hari bulan akan dilihatnya bagi mendapati sama ada anak bulan kelihatan ataupun tidak. Cerapan anak bulan, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil ru'yatul hilal. Walaupun dalam takwim dan kebiasaannya itulah yang prosesnya dalam takwim tersebut, malam esok kita akan masuk satu Ramadan, iaitulah kita akan mula mendirikan solat sunat tarawih. Untuk kali ini dalam sejarah, dan sebenarnya kita berada dalam keadaan yang gembira menyambut Ramadan, tapi dalam keadaan kita juga berasa rindu terhadap suasana Ramadan, terutamanya di masjid-masjid, di tempat-tempat yang mana kita dapat solat secara beramai-ramai. Walau bagaimanapun, ujian daripada Allah tetap kita perlu terima dengan hati yang tenang dan dalam keadaan terus bersangka baik kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuailah dengan tajuk ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita sambut Ramadan dalam keadaan kita gembira. Mungkin suasana sahaja yang berbeza. Hakikatnya kalau difikirkan suasana pada tahun ini berbeza sedikit sahaja, iaitulah kita tidak dapat pergi ke masjid. Dan yang keduanya, mungkin ada sebahagian yang merasakan tiada suasana bazar Ramadan. Tapi hakikatnya Ramadan yang datang tetap membawa pelbagai dan jutaan keistimewaan serta kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap Ramadan yang sama, kelebihan-kelebihan anugerah daripada Allah tidak berkurangan. Tetap itulah Ramadan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah apabila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin wa fi riwayatin wa suffidatis syayatin. Datangnya Ramadan, terbukanya seluruh pintu-pintu syurga dan tertutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggu, diikat akan syaitan-syaitan. Itulah Ramadan yang sama. Sama ada Ramadan pada tahun ini yang kita tempuh dalam suasana PKP
ataupun Ramadan sebelum daripada ini. Tetap tidak ada pula bulan Ramadan pada tahun ini daripada pintu-pintu syurganya tak terbuka, pintu-pintu neraka tak tertutup. Tidak, tetap Ramadan yang membawa kelebihan yang sama. Itulah juga Ramadan yang mana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya di syurga itu adanya satu pintu yang diberikan nama Ar-Rayyan, yang mana pintu ini hanya akan dimasuki oleh golongan orang yang berpuasa sahaja. Tetap sama. Maka kelebihan Ramadan jangan hanya tetap berlaku dan dianugerahkan oleh Allah. Jangan sampai kerana kita menyambut Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita lemah semangat, kita tidak bermotivasi kerana semata-mata kita berada dalam keadaan PKP. Akhir sekali ibadahnya kurang, semangat kita terhadap penghayatan Ramadan pun berkurangan dan kita menjadi orang yang malas untuk nak mengejar dan melaksanakan ketaatan sepanjang tempoh Ramadan. Rugilah. Tetap Ramadan yang sama iaitulah diganjari akan pahala ibadah sunat seumpama pahala fardu dan digandakan 70 kali ganda bagi ibadah fardu yang dilakukan. Hanya beza kita tidak dapat berada di masjid serta tiada bazar Ramadan. Bagi mereka yang nak ke bazar lah, tetap sama. Maka tidak perlulah dalam keadaan kita berduka cita yang mana akhir sekali mensia-siakan tempoh masa kita sepanjang Ramadan tersebut. Malah kita kena terus semangat, bermotivasi menyambut ketibaan Ramadan, tetamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetamu kita dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diangkatnya bulan Ramadan itu sebagai yang pertamanya adalah penghulu bagi segala bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah wa sayyidus syuhur syahr Ramadan. Penghulu bagi segala hari adalah hari Jumaat dan penghulu bagi segala bulan adalah bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bermula nanti satu Ramadan pada paginya itu adalah pada hari Jumaat. Bulan yang menjadi penghulu bagi segala bulan dan permulaan hari paginya itu berlaku pada penghulu bagi segala hari, iaitulah hari Jumaat. Maka ini secara tidak langsung kebesaran di antara kebesaran yang sangat menjanjikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita perlu sambut Ramadan ini dalam keadaan yang terus bersemangat kerana dia adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Quranil Karim. Sama ada penurunan Al-Quran pada peringkat yang pertama. Kita tahu Al-Quran ini secara asasnya turun secara dua kali, dua proses. Yang pertamanya daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitulah Baitul Izzah, adalah sekaligus yang berlaku pada malam yang dinamakan Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quranul Karim, pada Lailatul Qadar, pada waktu Lailatul Qadar. Ini penurunan Al-Quran yang mana pada proses kali yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun Baitul Izzah secara sekaligus. Kemudian proses yang kedua daripada langit dunia, Baitul Izzah, yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Selama 23 tahun, hujah yang kuat mengatakan adalah turun pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sendiri berfirman, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya akan Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk hidayah, menjelaskan keterangan-keterangan daripada petunjuk serta menjadi pembeza di antara hak dan batil. Maka kelebihan Ramadan cukup besar, walaupun suasananya adalah yang kita sambut pada situasi gambaran kehidupan dunia ni yang berbeza. Tapi Ramadan tidak berubah.
Dia datang sebagai suatu anugerah daripada Allah dengan kelebihan-kelebihan yang cukup hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dalam keadaan sekarang ini, perkara pertama sekali yang perlu kita tajdid niat dan perlu kita rangsang diri kita dan ahli keluarga kita adalah terus bermotivasi menyambut Ramadan agar kita tidak lemah semangat dan mensia-siakan waktu sepanjang Ramadan dengan dalam keadaan kita putus asa, na'udzubillahi min zalik, apatah lagi dalam keadaan kita rasa konon-kononnya tidak syok dalam nak sambut Ramadan kerana hanya berada di rumah semata-mata. Sebab itu kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW menghidupkan Ramadannya itu dalam keadaan ibadahnya yang terlebih baik daripada bulan-bulan yang biasa. Iaitulah antaranya sedekahnya. Sebaik-baik sedekah adalah as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Dan bagaimana penghayatan Al-Qurannya, kita boleh lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu, salafus soleh, mana mereka menumpukan dalam pengajian Al-Quranil Karim sepanjang Ramadan. Diriwayatkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apabila datangnya Ramadan, masuknya Ramadan, maka ditutupnya segala pengajian yang lain, dia berikan fokus kepada Al-Quranil Karim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sekalipun, imam kita yang kita pakai, kita menurut mazhab fiqahnya di Malaysia ini secara utamanya, kan, dia pun menghatamkan sekali ganda Al-Quran di dalam waktu Ramadan berbanding khatam di luar bulan Ramadan. Sebab itu ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan semangat dalam beribadah tidak boleh kendur sama sekali, tapi kita mesti melihat rahmat dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan bila kita berada di rumah masing-masing, maka hidupkanlah rumah itu sebagaimana suasana kita menghidupkan di masjid. Kerana asasnya menghidupkan rumah dengan semayang serta ibadah bacaan Al-Quran sekalipun adalah merupakan saranan dan perintah daripada agama, tidak perlu tunggu kepada tempoh PKP. Dalam keadaan biasa pun sebenarnya umat Islam ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan suasana ibadah di rumah masing-masing. Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikan di dalam rumah-rumah kamu itu ada sebahagian solat-solat yang didirikan. Maksudnya apa? Kalau orang lelaki dalam keadaan sebelum PKP, solat fardunya ialah di masjid-masjid. Tetapi kena ada juga solat-solat sunat yang ada di rumah. Paling-paling tidak solat waktu qiyamul lail mesti ada. Mesti ada. Menghidupkan rumah dengan ibadah itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, depan itu saja Nabi solat sunat qabliyah subuh di rumah, kemudian barulah Nabi keluar solat subuh bersama sahabat di masjid. Tapi kalau kita sembahyang subuh, kita datang awal masjid lah, kerana kita perjalanan kita ke masjid memakan masa, kita tidak mau luput fadilat takbiratul ihram yang pertama. Nak menunjukkan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga menghidupkan menghidupkan rumahnya dengan ibadah, iaitulah dengan solat sunat. Serta banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara fadilat membaca surah Al-Baqarah, kan, 10 akhir ayat surah Al-Baqarah dan seumpamanya, iaitulah surah akan dipagari rumah-rumahnya itu. Bermaksud tuntutan dalam mendirikan semayang sunat, tuntutan dalam keadaan membaca Al-Quranil Karim, tuntutan di dalam kita tidur dengan bacaan doa, masuk tandas bacaan doa, keluar tandas bacaan doa, kita makan di rumah dengan bacaan doa, kita selesai makan dengan bacaan doa, kita pakai baju bacaan doa. Bermaksud rumah itu memang sudah disuruh di dalam Islam untuk menghidupkan dengan suasana ibadah. Maka tak pelik apabila kita diuji pada tahun ini dalam tempoh PKP, kita tak dapat nak solat tarawih di masjid, maka kita solat tarawih di rumah.
Jangan kita sia-siakan pula mentang-mentang kena solat tarawih di rumah. Perkara pertama, kita tak ada semangat, akhir sekali kita semayang seorang-seorang. Kan? Walhal ada ahli jemaah ataupun ahli keluarga di situ. Kalau yang dah berkahwin, adanya pasangannya, suami atau isterinya, adanya anak-anaknya. Kalau yang bujang yang duduk sekali dengan rakan orang yang penyewa sekali, maka boleh didirikan semayang bersama-sama. Jangan pula bila kita semayang tarawih kat rumah, kita pun pakai biasa-biasa saja, tak bersemangat dalam kita nak sambut Ramadan. Pakailah smart, berwangi-wangian dalam keadaan sedia, dan kemudian kita bacalah surah-surah yang mana yang dalam kita nak menghidupkan Ramadan itu dengan Al-Quranil Karim. Tak salah. Kalau ada yang nak buka sendiri mushaf Al-Quran waktu semayang solat sunat tarawih, nak baca sambil buka, silakan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha solat sunat tarawih pun meminta gulamnya itu bacakan dengan buka mushaf. Para ulama majoriti mengharuskan, tidak ada masalah. Dan kita semayang, takut nanti penat tarawih. Bila nama pun tarawih, ia solat sunat. Bila nama pun solat sunat. Afdal dan sesempurnanya adalah semayang berdiri. Kalau kita nak penat, kita boleh duduk. Tak dapat sempurna tapi masih lagi sah. Contoh, kita sediakan di ruangan solat di rumah kita tadi itu, kita nak membaca mushaf Al-Quran, satu muka surat, maka kita sediakan tempat stand Al-Quran tadi atau Quran, ataupun kita pegang Quran kecil dan kita sediakan kursi, kita pegang, kita pun duduk, tak ada masalah. Cuma kurang fadilat sempurnanya tadi itu. Tapi jangan kita bila mentang-mentang baca tarawih, kita duduk semayang tarawih seorang, kita pun qul huwallahu ahad Allahu samad, 3 kul baca. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Falaq. Masuk pula semayang yang keduanya pula, rakaat pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Falaq. Bukan tak boleh, sah. Tapi seakan-akan bukan kita baca kerana kita menghayati kebesaran surah tadi tu lain. Tapi dalam keadaan tak semangat, kita pun nak ambil remeh. Kenapa tidak dihidupkan suasana sebagaimana kita solat sunat tarawih di masjid? Kan? Hidupkan rumah kita dengan ibadah-ibadah. Kan? Maka itu adalah satu perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan mudahnya untuk kita beribadah. Nabi SAW sebut ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah telah kurniakan, yakni menjadikan bagi aku akan bumi ini, tanahnya itu tempat untuk ibadah, sujud, semayang dan benda yang suci. Jadi selagi mana tempat tadi itu tak ada najis, bukan di dalam tandas atau tempat yang kotor yang mana adanya perkara-perkara membatalkan semayang, tempat itu boleh didirikan semayang. Ini kurniaan daripada Allah. Sebaik-baik tempat tidak dapat dinafikan adalah masjid. Namun dalam keadaan sekarang, jangan hanya di masjid saja mampu beribadah, di luar masjid kita tak mampu nak beribadah. Ini seakan-akan begitu sempitnya kita ibadah. Kan? Maka inilah dipanggil faham beribadah dengan ilmu. Kita melaksanakan suatu ketaatan dengan ilmu. Bukan kita melaksanakan suatu ketaatan dengan semangat semata-mata. Kan? Sebab kita buat suatu perintah Allah, ia menjadikan ketaatan. Kita meninggalkan sesuatu kerana perintah Allah, ia juga merupakan suatu ketaatan. Kita berpuasa. Kita berpuasa, meninggalkan makan dan minum secara asasnya, bermula daripada subuh sehinggalah sampai maghrib. Kerana perintah Allah, mendapat pahala. Bagi wanita yang ada keuzuran syar'i, contohnya dia datang haid, maka dia tak boleh puasa. Walhal dia boleh je tahan makan dan minum, larat je dari sudut kekuatan keupayaan tubuh badan dia. Tapi dia tak puasa kerana Allah melarang dia puasa kerana dia ada dalam keuzuran syar'i, berada dalam keadaan hadas besar, iaitu dalam haid. Maka dia tinggal puasa, dia tak puasa, maka mendapat pahala. Beribadah bukan kerana semangat dan emosi, beribadah kerana ilmu. Sebab itu bila kita sambut Ramadan, sambut dengan ilmu. Supaya kita ibadahnya tadi itu, walaupun kita tak dapat nak melaksanakan ibadah di masjid, kita ibadah di rumah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang semangat.
Sebab itu Nabi SAW sebutkan apa? Bersabda, al-ilmu imamun wal amalu tabi'un lah. Ilmu ni imam. Amalan tadi itu yang mengikuti ilmu tersebut. Kan? Begitu. Kita tak dapat nak halaqah tadarus bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang selama ini kita bertadarus sejak sekian tahun, puluhan tahun. Maka kalau ada yang pandai sikit, kita boleh bertadarus menerusi medium aplikasi teknologi ni. Tak kisahlah apa jua aplikasinya. Ada yang namanya Zoom, ada yang namanya Webex, ada yang namanya Hangouts, Meet, macam-macam lagi. Maka boleh, apa salah? Apatah lagi, ia juga dikira sebagai hudur dalam majlis, kehadiran dia dalam majlis. Dalam baru-baru ni, nikah kahwin online pun secara online dalam keadaan tempoh PKP dengan syarat-syarat yang dinyatakan bagi mereka yang layak dan dibenarkan, dikira sah nikahnya itu kerana dikira dalam satu majlis. Maka samalah dalam konteks yang lain, kita majlis ilmu mudah-mudahan dikira dalam satu majlis dan Allah Ta'ala memberikan kelebihan dalam majlis tersebut. Walaupun masing-masing, mungkin di antara kita yang mana saya berada di Taman Seri Sedang, ada yang melihat yang pada malam ini berada di Kuala Lumpur, ada yang melihat berada di mana, Johor Bahru, ada yang lihat berada di Kota Baru, ada yang berada di utara, Kedah, Pulau Pinang dan seumpamanya. Walaupun kita jarak yang jauh, tapi kita berada di dalam satu majlis. Bila berada dalam satu majlis itu, dalam majlis ilmu, Nabi SAW kata apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak berhimpunlah satu kaum di mana-mana rumah Allah atau di mana-mana tempat ia berhimpun, melainkan Allah akan turunkan pada himpunan itu akan ketenangan, dilimpahi dengan rahmat. Para malaikat akan memayungi dengan sayap-sayap mereka, serta Allah akan menyebut-nyebut, yakni memberikan penghormatan kepada mereka di sisi makhluk dia. Yang tak boleh secara online ni salah satunya adalah solat berjemaah. Tu je. Itu kalau buat juga bid'ah dolalah, sesat. Itu je tak boleh. Di antara salah satunya kita panggil solat berjemaah. Solat berjemaah tidak boleh secara online. Majlis ilmu boleh secara online. Halaqah Quran boleh secara online. Dalam keadaan yang kita panggil inilah yang mana mampu untuk diusahakan. Kan? Tapi kalau dalam keadaan yang rutin biasa, maka yang terlebih baik adalah kita berhimpun secara himpunan, jasad kita dapat bersama-sama, kerana al-barakatu fil ijtima', keberkatan itu pada himpunan tu sendiri. Tapi tak boleh kerana ada kekangan, maka kaedah fiqh sebut idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Apabila keadaan jadi sempit sangat, maka kaedah fiqh ada diberikan ruang dia, diperluaskan sedikit. Tak boleh nak hadir sehalaqah tadarus secara tubuh badan kita berhimpun sama-sama, maka jangan tinggal. Maka kita halaqah secara media sosial ataupun dalam menerusi medium aplikasi teknologi sekarang. Bila dah kembali balik boleh, kita boleh hadir, maka kita hadir. Jangan pula kita bermalas-malasan selepas daripada ini dah terbiasa sebulan lebih duduk kat rumah. Semua perkara kita buat secara dalam talian, yakni secara online, maka akhir sekali ke masjid pun tidak, ke majlis ilmu yang berdekatan pun tidak. Maka itu tak boleh. Idza tasa'a, bila dia dah luas, dah kembali pada asal, daqa, dia disiplinkan balik. Ini kaedah dalam Islam. Maka ibadah tadi dengan ilmu. Begitulah juga untuk menghidupkan rumah kita dengan suasana ibadah, bukan pada waktu PKP sahaja, bahkan pada bila-bila masa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang dibacakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura, dan jangan kamu jadikan rumah kamu itu seumpama kubur. Apa maksud yang Nabi gambarkan jangan jadikan seumpama kubur? Bagaimana keadaan kubur? Gelap. Bagaimana keadaan kubur? Sunyi. Maka rumah yang sunyi, yang gelap daripada cahaya-cahaya ibadah, maka itulah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kubur. Kan?
Maka di sinilah kita jadikan peluang untuk kita bersama-sama dengan ahli keluarga kita dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan merealisasikan kepada apa yang kita doakan setiap waktu selepas sekali semayang. Apa yang kita doakan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakan kami daripada pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami akan penyejuk mata, dan jadikan kami bagi golongan orang yang bertakwa akan pemimpin. Maka kita bina rumah tangga kita, keluarga kita dalam keadaan mereka yang mengabdikan diri pada Allah, soleh dan solehah. Terbaik daripada putatan Sabah pun jelas. Sabah yang jauh pun dapat sama-sama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat keberkatan kita semua. Jadi nak katanya, kita bina suasana rumah tangga kita ini, keluarga, dengan masa yang ada lebih sikit peruntukannya, supaya kita mentarbiah diri kita dan ahli keluarga kita dengan menghidupkan ibadah-ibadah tadi yang ada di rumah. Baik. Seterusnya, saya nak kongsikan di sini, apabila kita telah bersemangat menyambut Ramadan, kita melaksanakan ibadah di dalam Ramadan dengan ilmu, maka kita kena elakkan beberapa perkara yang mana mengikut pemerhatian secara tahunan ataupun kebiasaannya tiap-tiap tahun, ada beberapa perkara yang kita kena lakukan anjakan paradigma perubahan ke arah yang lebih baik dalam penghayatan dan pengamalan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Yang mana yang pertama, Al-Ustaz pun clear. Al-Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Jangan lupa like dan share Facebook Pusat Islam UPM. Tolong sebarkan lagi. Kita masih ada masa. Sebarang soalan boleh tinggalkan. Yang pertama sekali, perkara yang perlu kita ubah supaya kita tak rugi. Jangan ada yang hanya bangkit sahur tetapi tidak ada kesempatan untuk qiyamul lail. Kita tahu bila Ramadan ramai yang bangkit awal. Kerana apa nak sahur? Tetapi jangan semata-mata bangkit sahur sahaja. Kena cari ruang dan kesempatan bila kita dah boleh bangkit sebelum subuh itu dengan niat dan tujuan sahur. Itu pun sunnah dan adanya keberkatan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, Nabi SAW kata. Maka sesungguhnya dalam waktu sahur itu ada barakah. Ya, ia sunnah, ia ada barakah. Tapi jangan tinggalkan latihan supaya menjadi rutin untuk beribadah malam qiyamul lail. Ambil masa. Kalau kita dah laksanakan, biasanya bulan Ramadan kita solat witir sejurus selepas solat tarawih, kan? Maka bila kita bangkit nak sahur akhir malam pula, maka tak perlu lagi dah witir. Witir cukup sekali sahaja, kerana Nabi SAW sebut la witrani fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Cukup sekali. Kalau kita dah buat witir sejurus selepas daripada solat sunat tarawih, maka bila kita bangkit untuk qiyamul lail, tahajud itu, tak perlu dah witir. Tak perlu dah witir. Cukup dah ada, maka kita semayang tahajud yang lain-lain. Kita semayang taubat, semayang solat sunat hajat, semayang tahajud dan yang lain-lain lagi ibadah-ibadah yang kita boleh lakukan. Jangan hanya bangkit sahur tetapi kita tidak ada kesempatan peruntukan masa untuk ibadah qiyamul lail. Mungkin ada kalangan para wanita ataupun mereka siapa sahaja, lelaki pun boleh, yang menyediakan juadah bersahur. Maka kita susun masa kita dalam keadaan kita nak sediakan sahur, supaya adanya masa juga. Mungkin makanan yang dimasak tengah malam kemudian nanti disimpan, nanti hanya diperhangatkan semula. Mungkin dia nak masak tapi dah ada makanan yang serba kita panggil yang serba pantas untuk kita sediakan. Mungkin ada yang makanan bersifat frozen, yang dalam tin. Ikutlah apa yang termampu kita sediakan. Tetapi jangan hanya bangkit sahur
tidak ada kesempatan untuk nak ada ruang masa qiyamul lail. Kerana apa? Kerana hadis yang jelas dalam sebuah hadis kursi yang menyatakan 1/3 akhir malam Allah turun ke langit. Maksud kata apa? Ulama-ulama bahaskan Allah turun ke langit bukan bermaksud Allah bertempat. Tak boleh. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh nak menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk. Apa maksud dia? Difahami adalah dari sudut rahmat Allah sangat hampir dengan hamba-hambanya pada 1/3 malam. Amat rugi kalau kita dah bangkit tapi tiba-tiba terlajak atau terlepas atau tidak diendahkan waktu untuk berqiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, apa perlu yang kita elakkan? Kita dah bangkit sahur tetapi kita tidak solat sunat qabliyah subuh dan juga solat subuh berjemaah pada waktu dia. Ini juga adalah kerugian dalam bulan Ramadan yang kita kena elak. Kadang-kadang bangkit sahur. Tak, kalau sebelum daripada ni kita boleh ke masjid, bangkit sahur, lepas sahur tak pergi masjid. Sembahyang sendirian pula kat rumah. Ini satu kerugian. Maka perlu yang bila kita dah bangkit sahur, kita jaga sampailah masuk waktu subuh dalam keadaan dah bersiap. Tak, kemudian kita sunat 2 rakaat qabliyah. Ya, sembahyang sunat 2 rakaat 2 qabliyah. Ya, dan kita sembahyang secara berjemaah. Kalau tak dapat di masjid, di rumah lah. Ada Ustaz Azrul kita pun ada. Daripada Kahirah Mesir jelas. Tu dia. Baik. Jadi kerugian. Maka kita elakkan. Pastikan pada tahun ini kita buat satu perubahan ke arah kebaikan. Kita bangkit sahur, sempat kita nak ada peruntukan masa qiyamul lail. Yang pertama. Yang keduanya, kita bangkit sahur, kita tunggu masuknya waktu subuh, kita sempat mendirikan solat qabliyah 2 rakaat sebelum subuh dan kita sembahyang subuh secara berjemaah. Kerana jelas Nabi SAW bersabda, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yakni ulama kata solat sunat qabliyah subuh yang didirikan itu adalah terlebih baik daripada dunia dan seluruh isi dia. Kalau orang tahu menilai, orang yang akalnya waras lagi cerdik, bila Nabi dah kata 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi dia, maka ada lagi orang cerdik nak tinggalkan kebaikan itu? Tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apa yang perlu kita elak? Jangan kita banyakkan tidur sepanjang pagi pada waktu Ramadan, sekalipun kita tidak meninggalkan kewajipan. Lepas subuh tidur, dekat zuhur bangun, lepas sembahyang zuhur laksanakan solat, kemudian tidur balik, bangkit balik asar, lepas asar baru tak tidur sebab nak bersiap-siap sediakan hidangan jangan. Kerana apa? Kerana banyaknya tidur dalam keadaan tidak meninggalkan kewajipan, yakni kewajipan perkara-perkara yang wajib masih lagi jaga, maka hukumnya makruh, ulama kata. Kerana apa? Kerana dia telah meluputkan di antara salah satu hikmah daripada puasa. Apa hikmah di antara hikmah berpuasa tadi? Disebutkan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi di dalam kitab dia Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu, iaitulah antara salah satu hikmah kita berpuasa yang difardukan puasa pada tempoh waktu pagi, supaya kita ni yang pertama sekali kita menginsafi akan keadaan orang-orang yang susah, yang mereka hidup yang kekurangan makanan, supaya kita insaf. Kita rasa susah, supaya kita insaf, kan? Manusia ni ada kalanya dia perlu dididik dengan rasa susah baru dia kembali sedar dan diinsaf. Yang keduanya, bila kita dah rasa susah, hikmahnya apa? Supaya kita mensyukuri nikmat Tuhan, iaitulah makan dan minum tu asasnya. Makan dan minum tu satu nikmat yang sangat besar. Jangan terkejut, pada tahun lepas punya tazkirah, di mana-mana tempat bila nak sambut ambang Ramadan, surau-surau, masjid-masjid atau musola-musola di ofis pejabat, bila panggil saya untuk cerita ambang Ramadan, pasti saya akan selitkan satu bahagiannya tentang mensyukuri nikmat rezeki makan dan minum. Kerana apa? Pada tahun lepas mengikut kajian Solid Waste Corporation yang dikaji pada Ramadan 2017 punya,
2018 punya, 2019, maka dia kaji 2018 punya, yang mana sepanjang Ramadan di Malaysia ini berlaku sebanyak 270,000 tan. Saya ulang balik, 270,000 tan makanan yang dibazirkan. Apa maksud yang makanan yang dibazirkan itu? Bukan yang menjadi sisa sampah yang tak boleh dimakan, tapi adalah makanan yang masih lagi belum terusik dan masih lagi boleh dimakan, tapi dibuang begitu saja. 270,000 tan. Bukan 200 gram. 270,000 tan sepanjang Ramadan. Dan pada tahun lepas, dalam dalam harian Metro yang bertarikh 9 Mei 2019, Timbalan Pengarah Jaringan Antarabangsa MARDI menyatakan bahawasanya satu hari berlaku pembaziran pada bazar Ramadan yang besar. Bazar Ramadan skala besar tu yang mana? Yang mana kuantiti gerai bazarnya itu ada 100 atau 200 hingga 300 gerai. Pembaziran berlaku sebanyak 200 kilogram sehari. Sehari bukan sebulan. 200 kilogram makanan sehari. Bayangkan. Sedangkan kita di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala perintahkan puasa, la'allakum tattaqun, untuk kita bertakwa. Tapi berlakunya sikap umat Islam, pembaziran yang begitu dahsyat. Sedangkan orang yang membazir itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang melakukan pembaziran adalah saudara syaitan, dan adalah syaitan itu kufur kepada Tuhan dia. Mana mungkin, mustahil saudara syaitan memiliki sifat takwa. Mana mungkin, mustahil. Tanakut, kontradik di antara sifat orang bertakwa dengan sifat orang yang saudara syaitan. Jadi kalaulah fakta yang didedahkan itu, agak-agaknya Ramadan ketika itu yang menjadi bulan pembaziran, pesta pembaziran, bagaimana keadaan puasa kita? Maka muhasabahlah kita pada tahun ini apabila dengan ujian wabak COVID-19 seluruh negara tidak ada bazar. Muhasabahlah kita. Muhasabah. Sebab sepatutnya bila kita berpuasa, asasnya tak boleh makan dan minum sepanjang pagi sampai malam maghrib. Kita bersyukur tentang nikmat makan dan minum, rezeki daripada Allah. Namun apa yang berlaku, kajian itu menyatakan sejak 2016, trend dia sepanjang Ramadan sahaja 15 hingga 20% peningkatan pembaziran yang berlaku di dalam Ramadan berbanding dengan bulan biasa. Muhasabahlah. Supaya apa? Supaya andai diizinkan oleh Allah, kita bertemu lagi kesempatan Ramadan pada tahun hadapan 2021 ataupun 1442 Hijriah dalam keadaan rutin kehidupan yang biasa, kita tidak lakukan pembaziran yang mana sangat jijik pembaziran itu sehingga Allah Ta'ala sebut saudara syaitan. Agak-agak suka tak kita bila kita buat pembaziran, orang panggil kita, hey saudara syaitan? Suka tak agak-agak? Tak suka. Sebab jijik. Tapi kenapa berlaku? Di dalam sebuah negara yang mana memperuntukkan perkara 31 Islam sebagai agama persekutuan, yang mana kepimpinan utama negaranya kalangan Melayu Muslim, yang mana komposisi kaumnya majoriti daripada kalangan Melayu dominasi Islam 69%, tapi negara itulah yang menjadikan bulan Ramadan bulan pesta pembaziran, bulan menjadi saudara syaitan, walhal syaitan telah diikat waktu Ramadan, tiba-tiba muncul saudara syaitan. Maka muhasabah. Muhasabah. Saya benda dah sebut daripada tahun lepas, jangan sampai Allah Ta'ala uji kita waktu tu tak ada makanan. Allah Ta'ala tak uji kita, tak ada makanan lagi ni, masih lagi makanan cukup, cuma tak ada bazar.
Tiada bazar saja. Makanan masih ada insya-Allah secara online. Bekalan-bekalan asas yang lain untuk masak, untuk kita menghidang masih ada. Jangan sampai kalau sikap pembaziran ini tidak berubah, Allah uji kita dengan kecukupan makanan tidak cukup. Sebab itu tahun ini kita banyakkan muhasabah. Tak supaya apa? Supaya kita berada dalam ujian Allah, yang mana ujian itu menjadi sebagai satu medium untuk kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita dekatkan diri pada Allah. Jangan jadikan ujian itu kita terus sambil lewa dan akhir sekali kita terus jauh daripada Allah. Sebab itu perkara ketiga yang perlu kita elak bila kita nak sambut Ramadan ni, jangan banyakkan tidur sepanjang waktu pagi puasa Ramadan. Yang keempatnya, jangan banyakkan benda yang sia-sia, sama ada daripada perkataan dan juga perbuatan. Kerana kita puasa ni bukan sekadar lapar dan dahaga. Kita puasa ni adalah untuk menjadi perisai, pelindung diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. As-siyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai yang bagaimana? Menegah seluruh anggota dan panca indera dia daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang keji. Jika tidak, puasanya hanya sah pada fiqah, yakni sah pada fiqah, tak perlu ganti, namun tidak diterima oleh Allah. Hanya yang diperoleh adalah lapar dan dahaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu menyatakan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillah hajatun ay yada'a ta'amihi wa ay yada'a ta'amahu wa. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji serta perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada ia untuk ia meninggalkan makan dan minum, yakni dia berpuasa. Kerana apa? Kerana puasa tadi tak jadi perisai kepada dia. Baik, itu yang keempat. Yang kelimanya adalah jangan kita sia-siakan waktu ketika mana hendak berbuka puasa. Kerana waktu ketika mana hendak berbuka puasa itu adalah termasuk dalam waktu yang mustajab doa. Alif Mursyid ada soalan. Nanti insya-Allah kita akan selitkan selepas daripada ni. Baik jadi selalu kita ambil lewa dan kita tidak berikan perhatian. Sedangkan bayangkan tiap-tiap hari kita dalam bulan Ramadan, kalau 30 hari, 30 harilah. Kalau 29 hari, 29 harilah. 29 hari asasnya ketika mana buka puasa, waktu mustajab doa. Kita faham tak mustajab doa ni apa ni? Mustajab doa ni, kita mohonlah apa saja kepada Allah, Allah Ta'ala makbulkan. Selagi mana tidak ada perkara-perkara yang menegah daripada doa dimakbulkan. Contohnya makan minum yang haram dan sebagainya lah. Tapi secara asasnya dimakbulkan. Kan? Jadi 29 hari, tiap-tiap hari. Kalau dalam waktu biasa di luar Ramadan, nak boleh waktu mustajab doa, di antaranya adalah kita panggil di antara azan dan iqamah. Ni ada tiap-tiap hari. Kita boleh teruskan. Dalam Ramadan pun kita teruskan. Tapi tambah bulan Ramadan, waktu buka puasa. Berapa dah? Dua waktu yang ada tiap-tiap hari yang dimakbulkan doa oleh Allah. Kemudian adanya waktu Jumaat, hari Jumaat di antara dua khutbah, itu waktu doa yang dimustajabkan doa secara mingguan. Ramadan tahun ini mengikut kiraan kalender ada 5 Jumaat. Kita dah berapa dah waktu untuk makbul doa tadi tu. Kalau 30 hari, kalau Ramadan 30 hari, kita letak 30 hari senang nak kira. Kalau 29 payah sikit nak kira. 30 hari kali 2 waktu. Kan? Buka puasa dengan di antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah tu satu hari 5 waktu. Satu hari 5 waktu. 5 tambah 6, tambah waktu berbuka 6. 6 kali 30, 180 waktu mustajab doa. Tambah 5 kali Jumaat di antara dua khutbah. Berapa tu? 185 waktu mustajab doa. Adakah kita anggap perkara ni remeh? Maka kita ubah minda kita supaya kita manfaatkan waktu yang mustajab doa tadi tu. Baik. Jadi itu sebelum berbuka puasa tadi tu adanya waktu. Jadi kita susunlah masa 10 minit paling tidak sebelumnya
dah siap semua urusan, tak ada perkara yang menyebukkan kita dan ahli keluarga kita, kita duduk bersama-sama, sama ada nak doa sendiri-sendiri ataupun seorang mendoakan secara umum dan ahli keluarga yang lain mengaminkan. Tidak ada masalah di antara satu sama lain. Baik, itu antara beberapa perkara yang kita sebutkan kena ubah supaya perkara ini kadang-kadang dianggap sambil lewa. Saya ulang balik secara ringkas, iaitulah pastikan kita ada peruntukan masa qiyamul lail, jangan hanya bangun sahur sahaja. Yang kedua, jangan kita tinggalkan solat sunat qabliyah subuh dan solat subuh secara berjemaah, walaupun tak dapat secara di masjid, kita buat di rumah. Yang ketiganya, jangan tidur sepanjang masa waktu pagi Ramadan. Yang keempat, jangan kita banyak perkara yang lara, lalai, maksiat. Kawal sikit kelakuan kita sepanjang Ramadan, kita penuhi dengan ibadah, jangan dengan perkara maksiat. Yang kelimanya, jangan kita abaikan waktu yang mustajab doa, di antaranya salah satunya pada waktu ketika mana hendak berbuka. Baik, kita nak pergi kepada perkongsian soalan antara ibadat yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, beriktikaf di masjid, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Pada tahun ini kita tak dapat untuk beriktikaf di masjid. Jadi apakah amalan lain yang doktor cadangkan untuk disanakan bagi menggantikan iktikaf di masjid? Baik. Iktikaf di masjid hanya boleh di masjid. Tak boleh kita duduk di rumah, kita pun nawaitul iktikaf fi hadza baiti. Saja aku iktikaf di rumah aku ini lil sunnatul, tak boleh. Tapi dalam masa yang sama ada dalil yang sebagaimana yang telah dibahaskan oleh ulama, iaitulah kita akan mendapat pahala yang sama ketika mana pada waktu kita sihat, kita melaksanakan amalan tersebut. Contoh, pada waktu sebelum PKP, kita ni seorang yang Allah Ta'ala bagi kekuatan, kita memang melazimi masjid dan kita memang iktikaf di masjid. Dan juga Ramadan sebelum ini, itulah yang kita buat. Dan pada tahun ini kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kita mengambil kira pandangan ulama, kaedahnya kita menolak mudarat lebih besar, maka tiada aktiviti berjemaah di masjid, maka kita tak dapat. Tapi hati kita termasuk dalam salah satu daripada golongan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Rajulun, lelaki, khususnya umumnya semualah, qalbu, hatinya bukan jasad dia, mu'allaqun bil masjid, yang terikat di masjid. Maka ulama kata, siapa yang buat satu amalan ketika mana dia sihat, ketika mana dalam keadaan dia tidak ada keuzuran syar'i, tiba-tiba dia sakit, ada keuzuran syar'i, dia tak dapat buat amalan sebagaimana amalan waktu dia sihat, dia buat amalan hanya sebagaimana waktu dia sakit, yakni ada kurang sikit, maka dia tetap mendapat pahala yang sama. Maka dengan hadis tersebut, jangan kita bersedih, urusan bagi pahala itu adalah hak Allah. Yang penting kita terus, walaupun kita tak dapat pahala di masjid, kita duduk sepanjang PKP ini bermula 18 Mac sampai 28 di Selangor pula. Titah tuanku kata aktiviti sampai 31 Mei kita tak dapat ke masjid, kita duduk kerana kita mentaati ulul amri. Nabi SAW kata apa? Man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa man ata'al amir faqad ata'ani wa man asani faqad asal amira faqad asani. Siapa yang mentaati aku, dia telah mentaati Allah. Siapa mendurhakai aku, dia mendurhakai Allah. Siapa yang mentaati pemimpin dia, yakni pada perkara tak bercanggah dengan syarak, maka mentaati aku. Siapa yang mendurhakai pemimpin dia, maka mendurhakai aku. Maka kita duduk di rumah ini, ulil amri bagi urusan agama adalah sultan-sultan bagi setiap negeri kerana dia ketua agama, kerana kaedah fiqahnya ada ulama yang kata gini membenarkannya, maka selama duduk kita dapat pahala tambahan, pahala mentaati pemerintah. Saya sebenarnya banyak tulis artikel, nak jawab secara panjang pun ada. Yang terbaru saya ada tulis Ramadan sepanjang PKP. Boleh cari dekat saya punya page Abezuh Saiman. Saya punya Facebook Abezuh Saiman, page pun Abezuh Saiman, ABEZUH. ABEZUH, lepas tu selang Saiman. Di situ saya ada tulis menjawab secara perinci sikit, asas sikit tentang bab tadi itu. Jadi walaupun pahala iktikaf tu kita tak dapat dengan kelakuan kita, tapi insya-Allah ada dapat pahala berdasarkan dalil dan juga pahala tambahan. Jadi apa yang boleh kita buat untuk ganti kelakuan iktikaf? Buat perkara yang sama, sibukkan untuk mencari Lailatul Qadar, kerana Lailatul Qadar tetap berlaku walaupun kita tidak berada di masjid.
Apatah lagi bukan kita sengaja tidak berada di masjid sebab kemalasan atau kecuaian, tapi sebab ada keuzuran syar'i. Maka sibukkan juga dalam memburu Lailatul Qadar, terutamanya 10 malam. Dan boleh kita ambil maksud iktikaf tadi itu adalah iktikaf kita itu adalah kita memutuskan dengan kesibukan urusan duniawi tadi itu. Baik, ada lagi Kamal Arif, bolehkah menggunakan font sebagai rujukan ketika solat di rumah tiada Al-Quran kecil ataupun stand Al-Quran? Boleh, tidak ada masalah, tapi kita kena jujur. Jujur maksudnya apa? Jangan sampai kita buka aplikasi yang lain, dibimbangi dia boleh membatalkan sembahyang. Jangan pula sambil-sambil baca kita WhatsApp tu kita tulis ada tulisan yang difahami. Al-kitabatu yakumu maqamal khitab. Penulisan itu menggantikan kedudukan bercakap dan sembahyang batal. Maka kalau tulisan yang sengaja dalam keadaan fahami, maka kalau pada saya lebih elok dengan Quran sahaja, kerana dengan handset tadi itu boleh membawa kepada perkara yang dibimbangi, terutamanya kalau kita solat berjemaah di masjid yang umum, maka boleh berlaku polemik ataupun salah faham yang tidak elok. Yang mana lebih digalakkan khatam Quran 30 juzuk atau satu juzuk bersama maksud? Andai kata kita faham maksud mengikut isi tanpa panduan daripada mana-mana ustaz. Baik, dia ada dua perkara ni. Satu, mana lebih elok kita baca Quran 30 juzuk khatam, tapi dalam masa yang sama kita baca satu juzuk lebih faham. Lepas tu soalan kedua, kita baca sendiri tanpa panduan ustaz. Membaca terjemahan tidak ada masalah, tapi untuk memahami hukum dalaman itu perlu kepada panduan. Tapi nak membaca tak ada masalah. Tentang mana yang lebih afdal, perkara afdal ni jika dua perkara tak mampu nak dihimpunkan bersama. Contoh kan, mana afdal? Nak pakai baju warna merah ke baju warna putih? Maka mana ada orang pakai dua baju sekali, maka tak boleh nak dihimpunkan bersama, maka terpaksa pilih salah satu kan. Maka kita pun kata putih lah afdal sebab putih ni lebih suci, contoh. Maka dalam hal macam ini, mana afdal? Menghabiskan 30 juzuk ataupun kita faham satu juzuk? Maka hal ni boleh tak kita himpunkan? Boleh kita himpunkan. Kita habiskan dalam Ramadan ni 30 juzuk, sehari satu juzuk, 1 bulan 30. Satu juzuk mengambil masa, kalau yang biasa ataupun orang awam yang agak merangkak sikit, 1 jam. Jadi 1 jam tu pagi boleh baca. Dalam masa yang sama, waktu petang ataupun waktu malam, kita baca pula terjemahan dia. Untuk kita target, okey bulan tahun ni aku nak bagi faham Al-Quran surah yang mana? Surah An-Nur contoh. Jadi kita dalam masa sebulan kita khatamkan 30 juzuk. Dalam masa yang sama juga kita juga membaca surah An-Nur untuk kita faham. Surah An-Nur juzuk yang ke-18. Jadi benda afdal ni kalau kita boleh himpunkan, kita himpunkan, itu lebih afdal. Tapi kalau tak mampu nak himpunkan, maka kita kena cari yang mana lebih memberikan penghayatan tadi itu. Tapi kalau dalam keadaan macam ni, saya memberikan keyakinan kita mampu himpunkan. Jadi saya pun boleh tawarkan, InsyaAllah sebagaimana juga saya membuat banyak kuliah rakaman sepanjang PKP ini. Alhamdulillah kuliah Maghrib secara online tiap-tiap malam. Dah habis 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i, dah habis kitab Ayyuhal Walad, dan tadi baru habis 9 siri kitab Bidayatul Hidayah. Tapi dalam bulan Ramadan tidak ada kuliah Maghrib. Saya akan buat dekat Facebook saya, Abezuh Saiman, iaitulah Tadarus dan Tadabbur Surah Al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat. 2 juzuk setengah hampir. 280 yang mana kita akan buat satu hari 10 ayat. Kita akan baca dan kita akan tengok terjemahan, kita akan ambil pengajaran. Tiap-tiap hari, kalau ada 29 hari, kali 10, 290. Sedangkan Al-Baqarah 286 ayat. InsyaAllah kita target tadarus buat 30 juzuk masing-masing pada ahli keluarga rumah ataupun siapa. Tu saya tak pimpin. Tapi saya akan pimpin untuk tadarus tadabbur surah Al-Baqarah saja. Jadi selain daripada baca, kita akan ni 2,5 tiap-tiap hari, 2,5 petang tiap-tiap hari. Satu hari kita akan ambil 10 ayat. Satu hari 10 ayat. 29 hari Ramadan kali 10, 290 ayat. InsyaAllah cukup kerana surah Al-Baqarah 286 ayat. Maka kita boleh himpunkan, maka itu yang terlebih baik. Wallahu alam, saya kira cukuplah sekadar itu saja. Dan saya boleh juga kongsikan beberapa yang mana saya usahakan untuk manfaat bersama.
Kalau nak tengok kuliah-kuliah tadi tu boleh buka dalam YouTube saya, Zuhaili Saiman, Zuhaili selang Saiman, Saiman. Kalau nak tengok penulisan saya juga boleh pergi kepada Facebook ataupun page saya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita doa kepada Allah, harapan kita sememangnya kita mahukan bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih meriah, dalam keadaan rutin kehidupan yang biasa. Tetapi ingatlah, setiap ujian Allah itu adanya hikmah dan adanya muhasabah. Kita perlu fikirkan apa hikmah dia supaya kita merasa tenang dan terus berbaik sangka kepada Allah. Dan dalam masa yang sama, kita perlu bermuhasabah. Kenapa ujian ini Allah Ta'ala berikan kepada kita? Supaya kita kembali taubat dan kita memperbaiki akan kesilapan kesalahan kita yang lama-lama. Terima kasih banyak kepada pihak Pusat Islam UPM serta Majlis Perwakilan Pelajar yang menjemput untuk saya mengisi ruang kuliah online ini bagi siri yang ketiga. Mudah-mudahan mencapai maksud dan Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.